Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kimia kita dengan menyambung perbincangan berkaitan dengan takat lebu dan takat didih. Ya. Jadi setelah kita membincangkan berkaitan dengan uh, zarah-zarah, konsep asas jirim, ya, yang berkaitan dengan bagaimana jirim ini diperbuat daripada zarah-zarah dan susunan zarah-zarah yang menentukan keadaan sesuatu jirim sama ada pepejal, cecair ataupun gas, ya. Jadi kita perlu ingat bahawa sesuatu jirim itu dia sesuatu jirim itu terbina daripada zarah-zarah yang kita tahu terdiri daripada tiga jenis: atom, molekul atau ion, ya. Jadi ada jirim atau bahan yang terbina daripada atom-atom, ada bahan atau jirim yang terbina daripada molekul-molekul, dan ada jirim atau bahan yang terbina daripada ion-ion yang bercas, ya. Jadi susunan zarah-zarah ini menentukan keadaan jirim, ya. Jadi keadaan jirim ini sama ada jirim itu berada dalam keadaan pepejal, cecair dan ataupun dalam keadaan gas, ya. Jadi apabila pepejal yang zarah-zarahnya tersusun dengan rapat, padat dan teratur, so zarah-zarah, satu zarah tu adalah satu bulatan. Apabila pepejal ini dipanaskan, dipanaskan, maka apa yang berlaku adalah tenaga haba akan dibekalkan. Bila kita panaskan sesuatu pepejal, maka kepanasan itu akan membekalkan tenaga haba. Jadi apa yang berlaku adalah tenaga haba ini akan diserap oleh setiap zarah-zarah ini. Jadi apa yang berlaku adalah zarah-zarah akan menyerap tenaga haba. Jadi apabila zarah-zarah ini menyerap tenaga haba, apa yang berlaku adalah tenaga kinetik, iaitu tenaga yang menyebabkan zarah-zarah boleh bergerak. Tenaga kinetik adalah tenaga yang menyebabkan zarah-zarah boleh bergerak. Tenaga kinetik ini akan bertambah. Tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah-zarah akan bertambah. Tenaga haba tadi yang diserap oleh zarah-zarah akan ditukarkan kepada bentuk tenaga kinetik dan menyebabkan tenaga kinetik zarah-zarah akan bertambah. Jadi apabila tenaga kinetik zarah-zarah bertambah, maka zarah-zarah akan bergerak dengan lebih laju, lebih pantas, lebih cepat.
okey ya. Tak kisah mana-mana perkataan sekalipun. Ya. Jadi ini kesan dia. Jadi apabila zarah-zarah boleh mula bergerak dengan lebih cepat, maka zarah-zarah ini yang pergerakannya hanya terbatas, ya, dalam pepejal zarah-zarah hanya bergerak secara bergetar dan berputar. Itu sahaja pergerakan yang boleh dilakukan oleh zarah-zarah di dalam pepejal. Jadi apabila tenaga kinetik zarah-zarah bertambah, maka zarah-zarah ini akan bergerak, iaitu dia akan bergetar dan berputar dengan lebih cepat dan lebih pantas. Hasilnya, apabila sampai satu tahap yang maksimum, apabila zarah-zarah bergerak tahap maksimum, maka ia akan mula menjarakkan diri antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Ini menyebabkan apabila zarah-zarah ni sudah mula bergerak menjarakkan diri antara satu sama lain, maka susunan zarah-zarah ini akan berubah daripada keadaan pepejal menjadi keadaan cecair. Jadi apabila dia sudah bertukar menjadi bentuk cecair, maka susunan dia sudah tidak lagi teratur. Masih lagi rapat, padat, tetapi tidak teratur. Jadi inilah keadaan yang berlaku apabila pepejal bertukar kepada cecair disebabkan oleh perubahan susunan zarah-zarah di dalam jirim. Jadi perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair ini adalah disebabkan oleh susunan zarah-zarah. Itu kena ingat. Jadi susunan zarah-zarah ini yang telah berubah adalah disebabkan oleh penerangan yang cikgu terangkan yang ini tadi. Jadi kena ingat semula kenapa susunan zarah-zarah ini boleh berubah. Kerana yang pertama, apabila dipanaskan, tenaga haba yang dibekalkan akan diserap oleh zarah-zarah. Ini menyebabkan tenaga kinetik zarah-zarah akan bertambah dan zarah-zarah akan boleh bergerak dengan lebih cepat dan pantas. Dan apabila zarah-zarah sudah bergerak mencapai suatu tahap yang maksimum, ia akan mula menjarakkan diri, menjauhkan diri antara satu sama lain, maka susunan yang teratur tadi akan menjadi tidak teratur. Maka keadaan jirim akan berubah daripada pepejal kepada cecair. Jadi itulah yang berlaku. Penerangan yang perlu difahami. Jadi kena ingat. Maksudnya zarah serap haba, tenaga kinetik zarah bertambah, zarah akan bergerak dengan lebih cepat, zarah akan mula menjarakkan diri antara satu sama lain, maka susunannya sudah tidak teratur. Okey, seterusnya, sebelum itu, jadi bila pepejal, keadaan jirim pepejal bertukar kepada keadaan jirim cecair, maka proses ini kita panggil proses pendidihan proses peleburan. Proses peleburan. Dan
dalam proses peleburan ini, iaitu kita panaskan pepejal ini, maka apabila sampai suatu tahap di mana pepejal ini bertukar kepada cair, iaitu apabila zarah-zarah mula menjauhkan diri antara satu sama lain, menyebabkan susunan daripada teratur kepada tidak teratur mula terjadi, sehinggalah semua zarah-zarah ini sudah membentuk susunan cecair. Maka pada tahap ini, di mana pada suhu yang merekodkan perubahan ini, kita panggil dia sebagai takat lebur. Ya. Jadi takat lebur ni merujuk kepada suhu. Ya. Jadi pada suhu berapa berlakunya proses penukaran daripada pepejal kepada cecair. Jadi sebagai contoh, kita ambil air. Okey, air iaitu kalau dia jadi ais, pepejal tukar kepada air. Jadi proses peleburan ini, untuk tukar daripada ais kepada air berlaku pada suhu 100 darjah Celsius. Jadi pada suhu 100 darjah Celsius, minta maaf, bukan 100, pada suhu 0 darjah Celsius, ini merujuk pada takat lebur. Jadi pada suhu 0 darjah Celsius akan berlakunya perubahan daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair. Jadi suhu 0 darjah Celsius ini adalah merupakan, kita panggil dia sebagai takat lebur. Okey, jadi takat lebur ialah suhu yang malar. Takat lebur tu merujuk kepada suhu di mana berlakunya perubahan daripada pepejal kepada cecair. Itu yang dipanggil sebagai takat lebur. Jadi kena ingat, takat lebur tu merujuk kepada suhu, di mana berlakunya perubahan tersebut. Dan suhu pada masa takat lebur ni adalah dalam proses peleburan ini, dalam proses penukaran daripada keadaan pepejal kepada cecair, dia akan berada dalam keadaan malar untuk beberapa ketika. Okey, nanti kita akan tengok lagi. Okey, seterusnya daripada cecair, apabila terus dipanaskan, bila kita terus panaskan, maka konsep yang sama juga akan berlaku, di mana dalam proses pemanasan ini, kita panaskan cecair ini, maka apa yang berlaku, tenaga haba akan terus dibekalkan, dan ini menyebabkan, konsep yang sama juga, zarah-zarah akan serap haba, akan serap tenaga haba. Penerangannya sama dengan di atas. Jadi bila zarah-zarah mula menyerap haba, maka tenaga kinetik zarah-zarah akan meningkat. Tenaga kinetik zarah-zarah akan meningkat. Jadi kesan dia, zarah-zarah akan bergerak dengan lebih cepat dan pantas. Dan apabila zarah-zarah ini bergerak dengan lebih cepat dan pantas, maka apa yang akan berlaku adalah apabila zarah mencapai tahap maksimum pergerakan dan kandungan tenaga, maka zarah-zarah akan bergerak ataupun akan
mula menjauhkan diri antara satu sama lain. Ya. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah apabila zarah-zarah ini sudah mula menjauhkan diri antara satu sama lain, jadi dia dapat mengatasi daya tarikan di antara zarah-zarah ini. Apabila daya tarikan antara zarah-zarah dapat diatasi, maka cecair, maka zarah-zarah sudah jauh antara satu sama lain, ya. Dan ini menyebabkan cecair akan bertukar menjadi gas, ya. Cecair bertukar menjadi gas adalah disebabkan oleh zarah-zarah sudah bergerak menjauhi antara satu sama lain dan dapat mengatasi tenaga yang mencukupi, dapat mengatasi daya tarikan di antara zarah-zarah, jadi dia dapat menjauhkan diri di antara satu sama lain. Jadi berlakulah keadaan yang ketiga, iaitu keadaan gas, ya. Jadi semua perubahan keadaan jirim ini berlaku adalah disebabkan oleh susunan zarah-zarah yang dipengaruhi oleh pergerakan ataupun tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah-zarah, ya. Jadi itulah penerangan berkaitan dengan bagaimana keadaan perubahan jirim ini dipengaruhi oleh susunan dan juga pergerakan zarah-zarah. Jadi daripada cecair kepada gas, ini adalah merupakan proses pendidihan, ya, proses pendidihan. Dan pada tahap di mana berlakunya penukaran antara cecair kepada gas, maka suhu di mana cecair bertukar gas dipanggil sebagai takat didih, ya. Okey, so takat didih ni sama seperti juga takat lebur, dia merujuk kepada suhu. Tetapi suhu di mana berlakunya penukaran antara cecair kepada gas. Jadi kena ingat, ya, takat didih adalah suhu di mana berlakunya perubahan cecair kepada gas. Dan pada takat didih ini, suhu semasa proses pendidihan ini, suhu di mana takat didih ini berlaku, dia adalah malar untuk seketika. Maka dalam definisi di dalam buku teks disebut takat didih adalah suhu malar di mana cecair bertukar menjadi gas. Sama juga macam takat lebur. Takat lebur adalah suhu malar di mana pepejal bertukar kepada cecair. Jadi takat didih bagi air contohnya adalah 100 darjah Celsius. Maksudnya pada suhu 99 darjah Celsius masih lagi zarah-zarah berada dalam susunan cecair. Tetapi pada tahap ini dia sudah mencapai maksimum tenaga kinetik dan juga tenaga dan pergerakan yang maksimum. Jadi bila sudah sampai kepada tahap maksimum tenaga kinetik, maka dia berjaya mengatasi daya tarikan di antara zarah-zarah dan akhirnya mula bergerak menjauhi antara satu sama lain, dan ini dicapai pada suhu 100 darjah Celsius, ya. Jadi pada suhu 100 darjah Celsius, suhu ini semasa proses penukaran daripada 1, 2, 3 jenis zarah kepada 100% zarah untuk bertukar
untuk menjauhkan diri antara satu sama lain, dia akan mencatatkan suhu yang malar untuk seketika untuk membolehkan semua zarah-zarah bergerak menjauhi antara satu sama lain. Apabila zarah-zarah ini sudah bergerak menjauhi antara satu sama lain semua sekali, maka pada waktu itu suhu tidak lagi malar. Nanti akan diterangkan melalui eksperimen yang berkaitan dengan bagaimana menentukan takat lebur dan takat didih bagi sesuatu bahan ataupun jirim. Jadi yang penting di sini adalah uh, dalam menentukan takat lebur dan takat didih, kita akan menggunakan proses pemanasan. Dan apa yang penting, teori bagaimana sesuatu keadaan jirim itu berubah daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas atau sebaliknya adalah ditentukan oleh zarah-zarah, susunan zarah-zarah. Dan susunan zarah-zarah ini pula ditentukan oleh tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah-zarah. Tenaga kinetik. Dan tenaga kinetik ni pula dipengaruhi oleh tenaga haba yang dibekalkan. Jadi dalam proses peleburan, proses pendidihan, tenaga haba akan diserap oleh zarah-zarah. Kalau sebaliknya, daripada gas kepada cecair, cecair kepada pepejal, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu tenaga haba akan dibebaskan semula oleh zarah-zarah, menyebabkan tenaga kinetik semakin berkurangan. Jadi dalam konsep perubahan keadaan jirim ini, konsep perubahan keadaan jirim, kalau perubahan itu daripada gas kepada cecair, ni yang sebaliknya, kemudian cecair kepada pepejal, apa yang berlaku adalah tenaga haba daripada zarah akan dibebaskan. Haba dari zarah-zarah dibebaskan. Begitu juga daripada cecair kepada pepejal. Proses untuk menukarkan keadaan jirim ini akan melibatkan haba dibebaskan oleh zarah-zarah. Jadi kena ingat, kalau dari pepejal kepada cecair, seperti yang kita dah bincangkan, haba diserap oleh zarah-zarah. Zarah-zarah menyerap haba ini. Begitu juga daripada cecair kepada gas, haba juga diserap. Jadi bila haba diserap, tenaga kinetik, tenaga kinetik zarah akan meningkat. Menyebabkan pergerakan dia lebih cepat. Sebaliknya, kalau gas kepada cecair, cecair kepada pepejal, ni akan melibatkan haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, maka tenaga kinetik zarah akan berkurangan. Akan mengalami pengurangan tenaga kinetik. Bila tenaga kinetik berkurangan, maka zarah bergerak perlahan. Zarah akan mula bergerak perlahan. Apabila zarah-zarah mula bergerak perlahan, maka dia akan mula merapat antara satu sama lain. Zarah-zarah akan mula merapat di antara satu sama lain. Jadi ini menyebabkan keadaan daripada gas yang jauh antara satu sama lain, bila tukar kepada cecair, zarah-zarah itu dia akan mula merapat antara satu sama lain dan menyebabkan dia bertukar menjadi cecair. Begitu juga apabila cecair tukar kepada pepejal, ni disebabkan oleh zarah-zarah itu terus membebaskan haba dan menyebabkan tenaga kinetik semakin berkurangan dan
zarah-zarah semakin rapat di antara satu sama lain dan akhirnya menyebabkan susunannya menjadi rapat, padat dan teratur dan membentuk keadaan pepejal. Jadi semua keadaan pepejal ini dipengaruhi oleh susunan zarah-zarah yang dipengaruhi oleh tenaga kinetik zarah-zarah itu sendiri. Jadi ini menerangkan proses yang berlaku, apa sebenarnya yang berlaku semasa proses peleburan, proses pendidihan dan sebaliknya proses kondensasi gas kondensasi. Gas kepada cecair adalah proses kondensasi. Cecair kepada pepecah adalah proses pembekuan. Jadi semasa proses-proses ini semua melibatkan perubahan pada keadaan, perubahan pada susunan zarah-zarah. Jadi untuk hari ini berkaitan dengan takat lebur dan takat didih, cikgu terangkan dahulu berkaitan dengan bagaimana takat lebur dan takat didih ini sebenarnya dipengaruhi oleh keadaan susunan zarah-zarah yang dipengaruhi oleh tenaga kinetik. Jadi satu poin yang cikgu nak tambah adalah tenaga kinetik ni akan menyebabkan zarah-zarah bergerak. Kalau tenaga kinetik yang bertambah, maka zarah-zarah akan bergerak dengan lebih cepat. Pergerakan zarah-zarah yang lebih cepat itu, jadi maksudnya kita kata tenaga kinetik kalau bertambah, maka kesan dia suhu akan meningkat. Suhu meningkat. Kalau tenaga kinetik berkurangan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan. So, apa yang berlaku kepada bacaan suhu? Suhu akan menurun. Itu kesan dia. Jadi, apabila kita mengukur menggunakan termometer sebagai contoh, termometer tu mengukur suhu. Jadi, bagaimanakah termometer itu mengukur suhu? Suhu yang diukur oleh termometer adalah berdasarkan kepada tenaga kinetik zarah-zarah. Kalau tenaga kinetik zarah-zarah tinggi, maka suhu akan meningkat. Semakin meningkat tenaga kinetik, semakin meningkatlah suhu. Begitu juga, jika tenaga kinetik zarah-zarah semakin rendah, semakin berkurangan disebabkan haba dibebaskan, maka bacaan yang akan kita kutip adalah suhu semakin menurun. Semakin rendah. Jadi itu yang berlaku apabila kita melakukan eksperimen yang berkaitan dengan penentuan takat lebur dan takat didih. Jadi apabila cikgu harap kamu dapat baca eksperimen yang berkaitan dengan penentuan takat lebur dan takat didih ni, di mana bahan yang kita gunakan adalah iaitu dipanggil naftalina. Naftalina ni adalah sebenarnya ubat gegat. Ubat gegat. Jadi ubat gegat ni dia berbentuk pepejal. Jadi kita akan panaskan ubat gegat ini. Kemudian dalam proses pemanasan yang mengambil masa beberapa minit, jadi pepejal akan bertukar menjadi cecair. Jadi pepejal ubat gegat tu ataupun naftalina ni akan bertukar menjadi cecair. Jadi ini melalui proses pemanasan. Jadi proses pemanasan ini yang menyebabkan pepejal tukar kepada cecair, kita akan ambil bacaan suhu semasa proses pemanasan ini bermula daripada suhu 60 darjah Celsius sehinggalah suhu 90 darjah Celsius. Jadi masa yang diambil daripada sini akan dicatatkan. Jadi sepanjang tempoh untuk mencapai suhu 90 darjah Celsius ini, setiap 30 saat suhu akan diambil. Semasa proses pemanasan ni suhu diambil.
Jadi kita nak tahu setiap 30 saat berapakah bacaan suhu dia. Jadi setiap 30 saat ambil bacaan suhu dan seterusnya. Jadi apa yang berlaku semasa proses pemanasan, suhu akan meningkat setiap 30 saat dan proses sehinggalah mencapai suhu 90 darjah Celsius. Jadi berdasarkan data-data ini, maka kita akan dapat suatu graf yang dipanggil sebagai graf pemanasan, yang akan dipanggil sebagai graf pemanasan. Jadi boleh tengok di dalam buku teks graf pemanasan, cikgu akan tuliskan secara ringkas saja di sini. Okey, dalam graf pemanasan tersebut menunjukkan data tu, maksudnya semasa dipanaskan, suhu meningkat. Apabila pepejal naftalina dipanaskan, suhu meningkat dan kemudian berlaku keadaan apa yang dipanggil sebagai suhu malar. Dalam graf yang terhasil, graf pemanasan, dalam graf tersebut, sekejap padam ni dulu. Okey, dalam graf pemanasan, graf tu berbentuk lebih kurang macam ni, di mana paksi X ni adalah masa dan paksi Y ni adalah suhu dalam darjah Celsius. Jadi data yang diperolehi untuk pemanasan ini, bermula di sini 60 darjah Celsius. Bila direkodkan setiap 30 saat, maka bila masa bertambah, didapati suhu bertambah. Kemudian masa bertambah, tetapi kita akan dapati ada suhu yang malar untuk beberapa ketika, kemudian suhu naik semula. Jadi inilah graf yang dihasilkan, yang dipanggil sebagai graf pemanasan naftalina, ataupun graf pemanasan saja bolehlah. Semua objek, kalau kita panaskan pepejal bertukar menjadi gas, bertukar menjadi cecair, maka graf seperti ini akan diperolehi. Jadi sekarang ni, berdasarkan penerangan yang telah diterangkan tadi, apabila kita panaskan pepejal, maka suhu akan meningkat. Kita akan dapati bahawa suhu meningkat apabila masa bertambah, kan? Bermula daripada masa kosong, bila masa bertambah setiap 30 saat, dia dapati suhu meningkat. Kenapa suhu meningkat? Di sini yang perlu kita fahami tadi berdasarkan penerangan cikgu. Suhu meningkat disebabkan oleh, kenapa suhu meningkat? Kenapa suhu meningkat? Kenapa? Kerana tenaga kinetik zarah-zarah bertambah. Jadi bila tenaga kinetik zarah-zarah bertambah, maka dia bergerak dengan lebih cepat. Jadi pergerakan dan tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah-zarah yang semakin bertambah ini menyebabkan suhu semakin bertambah. Dan apabila suhu semakin bertambah disebabkan oleh tenaga kinetik yang semakin bertambah, tiba-tiba pada titik ini, pada masa di sini, didapati sehinggalah masa di sini, didapati suhu tidak bertambah walaupun proses pemanasan diteruskan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada sini? Kemudian selepas masa yang ini, katalah cikgu letak T2, ini T1, masa ni tempoh dia. Selepas tempoh T2, suhu kembali meningkat. Jadi kenapa ada keadaan suhu malar di sini?
Dan daripada graf inilah kita akan dapat bahawa suhu malar ni adalah merupakan takat lebur bagi pepejal tersebut. Ya. Jadi dalam graf ini kita kena terangkan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi cikgu dah terangkan di sini. Ya. Pada peringkat ini, penerangan dia adalah sama seperti yang cikgu terangkan perubahan keadaan jirim tadi. Perubahan keadaan jirim tadi, bila kita lakukan proses pemanasan, haba yang dibekalkan akan diserap oleh zarah-zarah. Haba yang dibekalkan akan diserap oleh zarah-zarah. Okey, jadi kita tengok balik yang ni tadi. Haba yang dibekalkan akan diserap oleh zarah-zarah. Jadi menyebabkan tenaga kinetik bertambah, zarah bergerak dengan lebih cepat dan suhu akan bertambah. Dan apabila mencapai suatu tahap maksimum, okey, sampai di sini. Okey. Kita tahu bahawa di sini haba diserap. Maka tenaga kinetik bertambah, suhu pun akan bertambah. Tetapi kenapa bila sampai di sini, antara tempoh ini, suhu tidak bertambah, sedangkan proses pemanasan masih berlaku. Jadi sebenarnya apa yang berlaku semasa suhu yang malar ini? Kenapa suhu menjadi malar? Okey, penerangan dia seperti dalam buku teks. Kena ingat, konsep dia adalah pemanasan diteruskan, haba dibekalkan. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi adalah haba yang dibekalkan tidak diserap oleh zarah-zarah. Ini yang sebenarnya berlaku. Haba yang dibekalkan tidak diserap oleh zarah-zarah. Kalau kita tengok yang sebelum ni tadi, haba yang dibekalkan diserap oleh zarah-zarah, menyebabkan tenaga kinetik bertambah, zarah bergerak dengan lebih cepat, suhu meningkat. Jadi suhu meningkat tu disebabkan oleh tenaga kinetik yang bertambah. Tapi apa yang berlaku di sini, kenapa suhu menjadi malar, adalah disebabkan haba yang dibekal tu tidak diserap oleh zarah-zarah. Ini menyebabkan tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Tenaga kinetik dia tak bertambah. Jadi bila tenaga kinetik tak bertambah, zarah-zarah bergerak dengan keadaan yang sama. Tidak bertambah pergerakan dia. Zarah-zarah bergerak dalam keadaan yang sama. Tidak bertambah pergerakan dia, tidak semakin cepat. Ini disebabkan oleh zarah-zarah tidak menyerap haba. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Kemana pergi haba yang dibekalkan tu? Okey, di sinilah penerangan yang ada di dalam buku teks, iaitu haba yang dibekalkan sebenarnya, okey, kalau dah tidak diserap oleh zarah-zarah, so apa yang bagaimana haba tu digunakan? Okey, haba yang dibekalkan, okey, penerangan di sini digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Jadi maksudnya sekarang ni, sepatutnya zarah-zarah tu serap haba tu. Walau bagaimanapun, oleh kerana zarah-zarah sudah mencapai tahap maksimum pergerakan dan kandungan tenaga kinetik, jadi dia gunakan haba tersebut untuk memutuskan daya tarikan, digunakan untuk memutuskan atau mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Jadi bila dia berjaya putuskan daya tarikan antara zarah-zarah, maka zarah-zarah mula menjauhkan diri.
Dia mula menjauhkan diri antara satu sama lain. Jadi bila dah mula menjauhkan diri, ini menyebabkan susunan zarah-zarah sudah bertukar daripada daripada pepejal yang tersusun kepada keadaan tidak teratur. Jadi susunan tu sudah tidak menjadi teratur. Bila susunan tu sudah tidak teratur, maka berubahlah keadaan dia daripada keadaan susunan teratur kepada susunan tidak teratur, iaitu pepejal kepada cecair. Jadi dia mengambil masa, sebabnya melibatkan banyak zarah-zarah. Setiap satu zarah sedikit demi sedikit, bila semua zarah-zarah itu sudah menjauhkan diri antara satu sama lain menggunakan haba itu untuk mengatasi daya tarikan tersebut, maka barulah dia bertukar sepenuhnya. Kalau di tengah-tengah ni contohnya, maksudnya keadaan tu masih lagi 50% pepejal, 50% pepejal, 50% cecair, 50%. Maksudnya masih ada lagi zarah-zarah yang belum lagi menjauhkan diri antara satu sama lain. Jadi bila sampai di titik yang ini, barulah 100% zarah-zarah semua dalam pepejal tadi sudah menjadi susunan dia, menjauhkan diri antara satu sama lain, dan susunannya menjadi tidak teratur. Dan kemudian apabila semua sudah berada dalam keadaan cecair, maka barulah tenaga haba yang dibekalkan melalui proses pemanasan akan diserap semula oleh zarah-zarah, dan ini menyebabkan tenaga kinetik bertambah dan suhu pun akan semakin meningkat. Maka terjadilah graf yang seterusnya. Okey. Jadi di situlah penerangan berkaitan dengan graf pemanasan dalam proses penentuan takat lebur. Okey, dan takat didih. Takat didih kita panaskan seterusnya. Jadi daripada graf ini, suhu yang malar tu di situlah takat lebur bagi bahan tersebut. Kalau takat didih pula, jadi takat didih tu kita panaskan lagi, cecair itu akan bertukar menjadi gas. Kita tengok suhu malar dia. Jadi ini graf pemanasan. Satu lagi adalah graf penyejukan. Graf penyejukan merujuk kepada dalam eksperimen ini kita akan sejukkan semula cecair yang panas tadi, dan daripada situ kita akan boleh lihat apa yang berlaku. Graf dia adalah sebaliknya daripada graf pemanasan. Kita akan dapati suhu dia semakin menurun. Dan penerangan kenapa proses semakin menurun itu boleh kamu baca di dalam buku teks dan kena faham. Konsep dia sama sahaja, iaitu konsep yang telah diterangkan. Kalau kita panas, haba diserap. Kalau kita sejukkan, haba akan dibebaskan oleh zarah-zarah. Bila haba dibebaskan, maka apa yang berlaku, tenaga kinetik zarah-zarah akan berkurangan. Zarah-zarah akan mula bergerak perlahan, maka suhu yang terhasil adalah semakin berkurangan. Maka sebab itulah graf yang kita dapat, dia daripada atas suhu menurun, kemudian ada malar, suhu yang malar, kemudian turun balik. Proses ini pun sama juga, tapi ini melibatkan haba dibebaskan oleh zarah-zarah. Semasa proses penyejukan, haba dibebaskan, jadi tenaga kinetik zarah-zarah akan berkurang, zarah-zarah bergerak perlahan dan merapat antara satu sama lain. Tetapi sama juga, kenapa ada suhu yang malar sedangkan haba dibebaskan? Sepatutnya apabila zarah-zarah sudah membebaskan haba, suhu tenaga kinetik semakin berkurangan, maka suhu mestilah semakin berkurangan. Sepatutnya semakin menurunlah. Tapi ada satu takat ni, ada satu tempoh ketika dia menjadi malar, kemudian baru dia turun balik suhu ni. Jadi kenapa? Ini suhu.
Ini masa. Okey, kenapa ini berlaku? Jadi di sini yang sama juga macam graf pemanasan, ini graf penyejukan. Eh, Kalau graf pemanasan ini pada suhu malar ni berlaku kerana apa? Sepatutnya haba diserap. Tetapi haba tu digunakan bukan untuk diserap oleh zarah tapi digunakan untuk memutuskan ikatan. Dalam kes ini pula, kenapa suhu menjadi malar? Sepatutnya haba dibebaskan. Tapi apa yang berlaku di sini? Okey, jadi cikgu minta kamu cuba baca dalam buku teks untuk graf penyejukan apa sebenarnya yang berlaku di sini. Kenapa suhu menjadi malar? Kenapa suhu menjadi malar dan cuba fahamkan penerangan yang diberikan di dalam buku teks ya. Jadi sebenarnya disebabkan oleh ada satu keseimbangan haba ya. Zarah haba tetap dibebaskan oleh zarah tetapi ada satu lagi haba yang menyebabkan berlakunya keseimbangan ya. Haba dibebaskan tetapi zarah dapat haba lain pula dan haba itu datang daripada proses pembentukan daya tarikan antara zarah-zarah. Jadi berlaku keseimbangan di situ menyebabkan suhu menjadi malar, tenaga kinetik tidak berubah. Okey, jadi sampai situ dulu penerangan berkaitan dengan takat lebur dan takat didih, berkaitan dengan graf pemanasan dan penyejukan dan bagaimana proses ini dipengaruhi oleh susunan zarah-zarah yang dipengaruhi oleh tenaga kinetik zarah-zarah itu sendiri yang melibatkan haba dibebaskan ataupun haba diserap. Okey, itu saja untuk kali ini. Harap kamu baca buku teks berulang kali untuk memahaminya dengan lebih lanjut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.